Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang diraikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab, dan moga-moga kita dilimpahi dengan rahmat, dibukakan pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama menjadi hamba-hambanya yang saleh, yang mendapat keredaan di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, moga-moga kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam suatu majlis yang cukup besar. Majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis ilmu. Ya, berada di dalam Raudatul Jannah, iaitu berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya kita berada dalam majlis ini, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ya, supaya kita sentiasa berada dalam majlis ilmu ini kerana Allah menitipkan, Allah menyuruh malaikat mendoakan bagi pihak kita. Apa doa malaikat yang Allah Ta'ala suruh? Iaitu 3 doa yang sentiasa kita perolehi selagi mana kita berada dalam majlis ilmu. Apa dia doanya? Allahumma rahamhu. Doa ni setiap kali saya kuliah saya akan sebut benda ni. Bukan apa, nak bagi kita payah faham, biar kita rasa seronok berada dalam majlis ilmu. Ya, ada orang, tuan-tuan, bila majlis ilmu ni tak apa nak minat dia. Berjemaah alhamdulillah. Ya, sedangkan berjemaah dengan menuntut ilmu sama-sama. Ya, sama-sama fardunya. Ya, menuntut ilmu talabul ilmu faridah kulil muslim. Ya, ia dituntut, ya, mencari ilmu ini sebagai satu kefarduan, satu kewajipan di atas orang-orang Islam yang lelaki maupun perempuan. Solat juga fardu atas individu orang laki-laki maupun perempuan, sama. Berjemaah ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang sunat muakkadah. Terpulanglah kita nak letak di mana. Kalau fardu kifayah, ada imam dengan Bilal, yang lain tak payahlah. Kalau kita menganggap sembahyang berjemaah itu fardu kifayah. Kalau kita menganggapkan ia fardu ain, maka kita man sami'a nida'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar azan di tempat yang dialaungkan azan lalu tidak hadir ke tempat azan itu, fala salata lahu illa bil uzrin. Maka tidak dikira salat mereka kecuali mereka ada keuzuran yang menghalang daripada datang masjid.
salah satu daripada meletakkan kefarduan. Atau muakkadah, sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni nak datang-datang, tak nak datang sudah. Itu sunat muakkadah. Jadi ala kubilah kita letak di mana kita dalam kita nak meletakkan sembahyang berjemaah. Baik. Begitu juga dengan tapi dalam majlis ilmu dia tak ada sunat muakkadah, dia tak ada fardu kifayah, dia ada fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib ke atas tiap-tiap individu, perseorangan, dia tidak boleh wakil. Ya. Sebab itu Allah memang beritahu, wahai malaikat, kalau ada orang duduk dalam majlis ilmu, doakan mereka. Doa malaikat tak doa tadi tolak je. Apa doanya? Allahumma rahamhu. Ya Allah, engkau rahmatilah orang yang berada dalam majlis ilmu. Apa makna rahmat? Allah melihat kita dengan kasih sayang. Bila kasih sayang, ya Allah Ta'ala tak lihat kita buruk. Allah tutup neraka. Itu bila Allah Ta'ala kasih kita, Allah sayang kita. Maknanya kita sentiasa dilimpahi dengan pahala dan keuntungan di dunia maupun akhirat. Yang kedua, apa doa dia? Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, engkau ampunlah dosa bagi orang yang berada dalam majlis ilmu. Masya Allah, tuan-tuan, dia tahu Allah Maha mengetahui. Allahu Samiun Alim. Allahu Alimun Hakim. Allah bersifat-sifat dengan sifat yang hakim, yang malah bijaksana. Dia tahu kita ni jenis malas. Malah apa, tuan-tuan? Malah mohon taubat, malah nak minta ampun. Sebab kita suka carry forward, bawa ke depan kita punya dosa. Kita tak mahu nak hapuskan dosa kita dengan on the spot. Bila kita melakukan kesalahan, kita segera nak minta maaf atau mohon keampunan. Kurang. Sifat manusia memang rupa itu. Dia tunggu event, dia tunggu waktu-waktu yang sesuai. Ya, maka Allah tahu sifat kita begitu sebab dia menciptakan kita. Maka Allah Ta'ala, kalau kita ada dalam majlis ilmu, Allah suruh malaikat, wahai malaikat, kau mohon ampun bagi pihak diri orang yang berada dalam majlis. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, engkau ampuni dosa orang yang berada dalam majlis ilmu. Dan yang ketiga, apa doa malaikat ni, tuan-tuan? Iaitu Allahumma tub alaihi. Ya Allah, kau terimalah doa, yang kau terimalah taubat sekiranya orang yang berada dalam majlis ilmu ini mohon taubat. Nampak? Berapa banyak untungnya kita, ya ini malaikat sentiasa mengampunkan dosa kita, memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa kita, supaya kita taubatnya diterima. Sebab itu akhir kuliah kita selalunya, mana-mana ada ceramah, ada tazkirah, ada kuliah, kita akan akhir dengan tasbih kafarah. Mana tasbih kafarah itu mohon taubatlah. Ya, kalau tidak masuk majlis ilmu, ada nak baca tasbih kifarah? Tak ada, tuan-tuan. Lepas main bola, okey, kita dah menang 4-1, kita sama-sama baca tasbih kifarah. Tak ada. Kiamat rasa. Tak ada orang buat lagi lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan lepas main bola, okey tuan-tuan, kita dah menang dah, okey, kita sama-sama tasbih kifarah. Alhamdulillah lah. Dah ada peningkatan namanya, dah belajar. Kan? Tak ada, tuan-tuan. Masing-masing balik. Yang kalah tu balik awal lah. Muka pedap je. Itu standard lah. Tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Kan je, balik pasal malam, kita sama-sama tasbih kifarah. Tak berlaku, Syekh. Tak berlaku. Hujan ribut ke mak? Tak akan berlaku. Lepas beli ayam goreng, nasi ayam kan, beli nugget kan, okey, yang kita sama-sama tasbih kifarah ya. Abang, tadi abang tengok orang jual belah lurah banyak, dia kata. Ya, abang kata tak ada tasbih kifarah, cubit selalu. Padahal suami ni nak ngajak supaya kita dah benda ialah orang yang tukang jual tu sambil-sambil duduk bangkit kan. Mahal lah, tuan. Kita pula suka beli hak yang tak pakai tudungnya. Sedap. Yang sedapnya saya tak tahulah nasinya sedap ke apa dia suruh, Allah alam lah. Kebanyakannya lah yang suka pergi beli. Bukan tuan-tuan ni, saya cerita bukan tuan-tuan ni, orang lain ni. Orang lain ni. Dia bila saya duduk nasi kan, nak mana ni? Ayam-ayam yang ni, yang peha. Dia pun tunjuk kan. Kita pun alhamdulillah dapat ayam peha. Ya ke, Ji? Dosa tak tu? Bukan dosa, Ustaz, rezeki. Ustaz kata sekali tengok dimaafkan. Itu yang tak lepas-lepas pandangan. Mana, Ji? Maaf, Ji. Itu bawa orang rumah tu. Bawa rumah. Lepas ni cari yang pakai tudung lah. Confirm. Dia tunduk kot mana pun tak nampak lah. Jadi selamat. Gurau je
Kau tak nak juga, yang tu juga sedap, no comment, teruskanlah. Balik-balik istighfar lah. Sebab kita jadi malas mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah wakilkan malaikat untuk 3 doa ini, yang selagi mana kita berada dalam majlis, itulah doa yang diberikan oleh malaikat kepada kita untuk dimohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untung kepada kita. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama, bab yang kedua, babus sani, iaitu babut taubah. Iaitu Imam An-Nawawi beritahu bagaimana nak jadi orang soleh. Pertama, kriterianya ialah ikhlas. Telah kita kupaskan panjang lebar, lebih kurang ada 12 hadis yang telah dibincangkan tentang peranan ikhlas, keutamaan ikhlas, kelebihan ikhlas, dan bentuk-bentuk bagaimana kita mendapat keikhlasan. Maka ciri yang kedua untuk jadi orang soleh ini orang yang mendapat keuntungan dunia akhirat, dan orang ini akan duduk wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka ini akan berduduk bersama-sama dengan golongan an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada. Ini golongan yang untung di akhirat besok, berada di jannatul firdaus, surga yang paling tertinggi. Orang yang soleh. Jadi kalau yang tak soleh ni tuan-tuan, duduklah kat tepi-tepi berenda, tepi-tepi pintu. Janganlah marah besok katnya, saya tak boleh masuk lah tuan, sebab apa? Saya tak soleh, saya campur tolak. Saya duduklah kat tepi pintu. Tapi pintu pun okey juga, kalau dalam ada aircon dapatlah sejuk juga walaupun tepi pintu. Janganlah berasa yang belah sini, ya Allah tuan-tuan, saya cakap tepi pintu terus nak masuk doa. Allah, bukan yang sini, saya cerita kat syurga. Sini semua dah ahli syurga dah ni semua. Walaupun duduk di ujung, duduk pangkai, duduk mana-mana pun semua ahli syurga tuan. Masya Allah. Allah, saya ni cakap macam salah je kan, orang risau kan. Ada je kan. Saya tak kata siapa-siapa, janganlah marah saya. Rasa macam Allah ustaz, ni mulut ustaz ni kadang-kadang tak ada insurans ke? Saya tak sebut nama orang kan, saya cerita aja. Orang yang dapat kat pintu syurga pun nikmat syekh. Dia ahli kat je, aku nanti mu di pintu syurga, dia tahu dia tak boleh masuk, dia tunggu je. Gurau itu cerita-cerita 80-an dulu lah, dalam top lagu tu. Ku nanti mu di pintu syurga. Orang yang yang bukan Islam pun nak masuk tapi tak dapat, dekat pintu pun jadilah. Kan? Kita kalau pergi ke shopping tuan-tuan, shopping bulan-bulan puasa kan, tak dapat masuk dalam, orang terlalu padat kan dalam shopping tu. Duduk kat pintu pun jadilah. Sejuk juga je, nyaman je. Mana je? Yang tak tahan duduk kat parking Kalau kita duduk kat parking penat kita lah. Sebab apa? Kita akan menghadapi keperitan. Maka ciri yang soleh, kata Imam Nawawi, diambil daripada hadis-hadis yang sahih, sifatnya ialah at-taubah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, mohon ampunlah kamu kepada Allah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, moga-moga kamu mendapat keuntungan, moga-moga kamu mendapat kejayaan, moga-moga kamu mendapat kebahagiaan. Al-falah, tuflihun, falah, ini jaya. Banyak istilah yang boleh kita create daripada falah itu. Maknanya tuan-tuan, manusia yang berdosa bertobat adalah suatu amalan yang baik. Memang dah patut pun, kalau ikut Imam Ghazali, wajib orang yang berdosa mohon ampun, wajib. Kalau tak buat dosa, tambah lagi, simpan lagi. Kita salah dengan orang, kita ada buat kesilapan dengan orang, wajib mohon ampun, mohon maaf. Sebab ini sifat orang yang saleh. Tetapi orang yang tidak berdosa mohon ampun adalah teramat baik, excellent. Orang tak buat dosa tapi dia lebih minta maaf.
Itulah orang yang paling, kata orang kampung saya, cap jempol. Orang kampung saya lah, cap jempol. Bukan kacang nyain. Cap jempol ni maknanya ibu jari ni atas lah. Kalau gini jahanam. Bukan Haji ya? Macam mana kita jadi sifat macam tu tak Haji? Ada banyak minta maaf ke? Masya Allah, memang tuan-tuan orang saleh. Masya Allah. Macam Haji, dah minta maaf dengan isteri? Dah hari ni? Belum? Nanti malam? Alhamdulillah, tak apa, boleh simpan dulu, janji ada. Kan Haji? Ya? Sudah minta maaf dengan anak-anak? Belum, nanti dia tidur. Tak apa, ada lagi masa. Ya? Isteri, wahai isteri-isteri, Ajah, Mak Haji dah minta maaf dengan suami. Hari-hari Ustaz, memang excellent. Walaupun yang salah Abang Haji, Mak Haji juga minta maaf. Itu standard, SOP. Ya, Mak Haji minta maaf memang standard. Kalau Abang Haji minta maaf, sesuatu yang luar biasa. Kan Haji? Tak mau yang luar biasa ke? Yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa tunggu hari raya. Itu biasa-biasa. Itu normal. Kan Haji? Kenapa nak nunggu hari raya? Sempat ke? Ayat hadis hari ini kita bincang. Sempat hidup nanti. Masya Allah Tuhan. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana reaksi Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya yang berdosa lalu mohon ampun? Bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana reaksi Allah Subhanahu Wa Taala? Allah suka atau tidak? Ya, dalam hadis yang ke-17 yang telah kita bicarakan dahulu, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatubu musii'u nahara wa yubsutu yadahu bin nahari liyatubu musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Masya-Allah tuan-tuan. Bagaimana gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala, reaksi Allah terhadap hamba-hambanya yang berdosa bila dia mohon ampun, mengangkat tangan munajat kepada Allah. Wahai Allah, aku mengadu padamu ya Allah, aku ini banyak dosa, mohon ampun bagiku ya Allah di atas dosa-dosaku. Apa cerita bagaimana keadaan Allah SWT? Allah di sini kata daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya. Nabi berkata dalam hadisnya, sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya sebagai kemurahan. Maknanya Allah sentiasa menanti mana-mana hamba-hambanya yang berdosa berkata kepada Allah, rujuk kepada Allah, beritahu pada Allah, declare, aku dosa ya Allah, aku dosa ya Allah. Allah sedia mengata, ta'al ya abdi, ta'al ya abdi, wahai hambaku, silakan aku bersedia untuk mengampunkan dosa kamu. Masya Allah tuan-tuan. Dia tak macam manusia tuan-tuan. Manusia kalau kita ada salah, orang yang disalah iaitu satu orang tak bersalah, yang tak bersalah tak ada terhegeh-hegeh nak minta maaf tuan-tuan. Sifat manusia lebih teruk dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu hamba dia berdosa, lalu hambanya kata, ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, aku berdosa padamu ya Allah. Allah membentangkan tangannya, bersedia untuk mengampunkan dosanya ketika ianya bertobat pada waktu malam, untuk terima taubatnya pada waktu siang. Hari ini malam tuan-tuan, kita mohon pada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, berterimalah taubatku. Allah dah sedia dah untuk siang, Allah dah ampunkan dosa kita. Kita minta malam, siang-siang besok Allah dah sedia nak ampunkan dosa kita. Cepatnya Allah Ta'ala, lajunya Allah nak mengampunkan dosa kita. Kita gaduh dorang,
Nak minta ampun, tiada maaf bagimu. Oh, something tuan. Buat apa aku nak minta maaf? Bukan aku yang buat salah, dia yang buat salah. Something lagi tuan. Allah tak cakap macam itu. Ini hamba dosa. Dia minta malam, siang dia dah standby untuk nak ampunkan dosa. Dan apa kita tunggu lagi? Kemudian kita di situ, siapa yang mohon taubat pada siang hari, Allah bersedia untuk mengampunkan dosanya pada malam hari. Maknanya kalau rotation tuan-tuan, daripada siang ke malam, malam ke siang, kita sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Hari itu ada dosa tak? Ada hari itu ada dosa tak kita? Tak ada lah. Habis dah, bersih dah kita. Layak tak kita masuk syurga? Layak tak tuan-tuan kita masuk syurga dengan tanpa dosa? Layak. Layak tak kita duduk dengan Nabi SAW? Layak. Sebab apa? Nabi tak ada dosa, sahabat tak ada dosa, orang syuhada tak ada dosa. Kita orang saleh juga tidak ada dosa, kerana kita beramal dengan amalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon ampun, mohon kemaafan kepada manusia. Sebab apa? Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Tiap-tiap mana Adam itu melakukan dosa, dan siap-siap dosa orang yang berdosa itu sebaiknya ialah memohon keampunan. Kalau kita baca yang hadis yang lepas, maknanya Nabi SAW beristighfar, mohon ampun kepada Allah tidak kurang daripada 70 marrah, 70 kali. Dalam hadis riwayat lain, 100 marrah, 100 kali. Nabi yang tak ada dosa, Nabi yang maksum, pelihara dosanya, dihapuskan dosanya hari ini, yang akan datang, yang semalam. Tapi Nabi sentiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah paling kurang 70 kali. Lebih ada lagi. Kita paling banyak 15 kali, paling kurang ikut dan. Kitalah yang banyak dosa ni tuan-tuan. Tolak tuan-tuan lah. Tengok tuan-tuan tengok air muka tu jernih lain tu, dia pasal dia banyak istighfar. Macam saya ni muka dah tak apa nak jernih ni, kurang sikit. Kan? Ngajar-ngajar marah orang aja. Orang asyik marah aja. Banyak dosa saya. Tapi saya dah minta maaf dah. Dia tak nak maafkan, dia punya pasal lah. Mana kan? Saya mengajar ni ramai orang tengok. Tengok aja. Ustaz ni mulut boleh tahan, dia kata. Geram aja dia. Tapi dia tak minta maaf kat ustaz. Ustaz lah minta maaf dengan kita. Tak apalah, nak macam mana kan? Padalah. Tak maaf kan? Nantaklah nak macam mana kan? Saya dah mohon maaf. Okey. Tapi tuan-tuan sini semua hatinya bersih. Tak ada terguris sedikit pun. Alhamdulillah, tengok ha. Suasana tu nampak tenang lagi, tengok ha. Alhamdulillah, cahaya syurga tu ada pada wajah-wajah tuan-tuan. Amin. 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 Macam tak percaya je tengok. Bila saya cakap macam tu, amboi ustaz, betul ke poli terpulanglah tuan-tuan ambil yang mana satu. Kan? Kita puji benda hak baik, tak nak? Tak nak? Tak nak tak apa. Baik. Itu dia. Bila Allah Ta'ala rotation gitu, maknanya sentiasa berpusingan. Apabila kita mohon ampun pada malam hari, Allah bersedia untuk nak ampunkan pada siang hari. Kalau kita minta ampun pada Allah pada waktu siang hari, Allah bersedia untuk mengampunkan kita pada malam hari. Bila berhentinya perkara tersebut, kata hadis ini, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari naik belah barat. Maknanya sampai kiamat kan. Keadaan Allah berbuat demikian, menunggu tentang hamba-hambanya yang berdosa mohon taubat, sentiasa menunggu dan sentiasa gembira menanti akan taubat hamba-hambanya. Sehingga bila tuan-tuan? Sehingga kiamat berlaku. Bila kiamat dah berlaku tuan-tuan, maka ma'assalamah, tulis, terlambat, dah tak ada lagi masa untuk kita bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita minta, ya Allah panjanglah umur aku sampai aku jumpa hari kiamat. Tuan-tuan nyaya tuan-tuan? Siapa yang minta begitu, confirm pada hari kiamat dia tak beriman. Sebab orang yang tinggal berlakunya hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman sahaja.
Yang dah beriman, dia akan mati bersama-sama dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Maka yang balance tu, yang hidup masa berlaku kiamat, adalah orang-orang yang kufur. Jangan minta pula nak tengok macam mana kiamat. Jangan minta lah. Siapa yang minta, confirm lah tu tempatnya bersama-sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau siapa yang meninggalnya ketika itu matahari terbit dari barat. Tuan-tuan jangan sampai kita sampai peringkat tu. Nauzubillah. Ya? Ini kita kena faham. Ada orang dia cakap, ustaz kalau boleh biarlah saya dapat tengok kiamat. Jangan minta tuan. Yang ada kat dunia ni pun tanah runtuh pun kita dah kelang kabut. Jangan minta tuan. Maknanya ketika itu kita tidak beriman. Nauzubillah min zalik. Baik. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat, Allah cukup sayang dengan hamba-Nya. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia sedia menerima taubat. Banyak mana dosa kita? Besar bukit Uhud. Kata orang kata, satu kaut besar bukit Uhud. Tak kisahlah besar mana. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, dosa kita, Allah tetap ampunkan dosa kita. Illa musyrik billah, kecuali kita menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billahi syai'a inna syirka la zulmun azim. Ya, jangan sekali-kali kita mensyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya ini meyakini kuasa selain kuasa Allah, maka kita adalah melakukan kezaliman yang sebesar-besar zalim ini. Jangan sampai itu. Kalau itu wajib kita bertaubat dengan 3 kaedah. Apa dia? Berhenti dari perbuatan tersebut, kemudian menyesal di atas perbuatan tersebut, dan menyampah serta benci akan perbuatan tersebut. Apa dia? Perbuatan syirik. Dosa-dosa lain tu Allah sedia mengampunkan dosa kita. Ya. Jadi jangan sampai kita syirik. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ni tuan-tuan, syirik ni banyak. Hujan panas pun dah jadi syirik. Hujan panas. Orang Melayu pantang tengok hujan panas. Hujan panas dah ni, siapa dia mati? Pernah ada kena mengenai hujan panas dengan mati. Tengok-tengok ujung pula. Itulah patutlah hujan panas. Dah jahanam tuan. Kejap aja. Hujan aja Allah Taala bagi. Apa kena mengenai hujan panas dengan mati? Mati iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tu pergi 30 hari bulan tu, pergi kursus tu. Kursus mati. Betul Syekh? Pelik ustaz bunyi kursus mati. Tu pengurusan jenazah. Saya sebut kursus matilah, senang. Kursus kenaikan pangkat, kursus penambahan gaji, kursus. Ini kursus mati senang. Bila dengar kursus mati, pakat tak pergi. Tak nak ustaz, bayar RM20 pun tak mahu. Dengar kursus mati, bukan kursus jadi mati, kursus bagaimana persiapan nak mati. Dan menyediakan persiapan untuk orang mati. Kursus mati tu ya. Tapi tak payahlah tukar, memang pengurusan jenazah tu sudah elok lah. Jadi saya saja je cakap. Kursus mati dia kat 30 hari bulan ni, insyaAllah. Di surau ni kan, surau ni kata ramai-ramai. Makanan disediakan. Kalau makanan tak disediakan, bawa makan di rumah. Habis cerita. Nak mati pun ingat makan juga. Kacau bilau. Dia dapat sangat hidup untuk makan. Baik, itu gurau je iklan sikit lah. Pasal banner dah buat tu. Jadi sama-sama kita. Baik. Tuan-tuan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, Allah sedia nak mengampunkan dosa kita. Masalahnya, kita yang tak nak minta ampun dengan Allah. Kenapa? Degilnya ya Allah, kerahnya hati kita ya Allah. Kenapa susah sangat kita nak mohon ampun pada Allah Ta'ala? Sebab kita ada sifat ego, sifat sombong, sifat degil, sifat rasa selesa. Wa tamanna ala Allah. Kata Nabi SAW, dia rasa dia dah selamat. Tuan-tuan, agak-agak kita dah selamat dah. Kita berada dalam zon selesa, kita tak kisah dah kan. Kita berada dalam zon selesa, kita tak kisah nak jadi apa, lintang pukang ke, banjir ke, ribut, kita tak kisah sebab kita berada dalam zon selesa. Tapi kalau kita berada dalam zon bahaya, kita waspada.
Ya. Hujan kali ni alhamdulillah sini tak banjir. Yang lepas tu banjir kan. Itu pasal tak jangka-jangka. Keluar semua dalam Facebook semua. Keluar habis. Lorong ni banjir, lorong ni banjir, lorong ni banjir. Muka pun tak berapa ceria je semua sono. Banjir lah Ustaz, macam mana? Musibah, musibah, musibah. Ni kali hujan relax je sebab dah zon selesa. Betul tak? Maaf cakap ya, gurau ya. Sebab saya mohon fahamkan awal tahun ni kan? Awal tahun kan? Sini tak pernah banjir kan? Belah sini kan? Belah sini dengan belah hujung sana nak pergi Benteng tu kan? Yalah Allah Ta'ala uji sikit. Kan? Kalau kampung saya kalau banjir maknanya satu Malaysia banjir lah. Kampung saya dekat Ulu kat Puntian tu, kalau banjir mana satu Malaysia banjir lah. Itu dia punya, tak tahulah sebab sepanjang tak pernah banjir. Sekali banjir tahun 63 je, sekali banjir lah tahun 63, banjir besar tu sekali je, lepas tu tak ada banjir lagi dah. Pasal apa saya tak tahu lah. Itu waktu muka bumi mungkin kan. Itu jangan tanya saya lah. Tapi saya tak duduk kampung, saya duduk sini lah. Biasa je. Nak minta ampun. Allahu Akbar ji. Terima kasih ji. Macam mana kita nak minta ampun? Kita banyak dosa Ustaz. Nak minta bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Jawi ke, bahasa Jawa ke, bahasa Cina ke, bahasa India ke kan ji? Bahasa apa yang Haji faham, senang je. Haji faham bahasa apa ji? Senang. Tak payah pening-pening boleh ji. Cakap bahasa Arab kan jadi macam mana tahu? Ada satu tempat tu. Allahumma innaka afun karim. Apun. Allahumma innaka afun karim. Dia tukar ain kepada alif. Afun. Amfun ni hidung. Ya Allah, hidung yang besar. Dia minta doa ni bahasa Arab lah. Dia ngapel je ji. Maaf cakap ya. Patut dia Allahumma innaka afun. Ain dekat hidung. Ni Allahumma innaka ampun karim. Bila kata ampun, bunyi macam ampun-ampun juga je kan. Tapi maknanya bahasa Melayu, hidung. Ya Allah, hidung yang besar, ampunkan dosaku. Tuhan kata, kau kata aku hidung besar, lepas tu kau nak minta ampun. Itu kita nak, kononnya nak bahasa Arab. Tapi tahu aja bukan tak boleh. Boleh, tapi murajaah lah dulu. Murajaah, tengok dia punya huruf tersebut. Jangan main tukar-tukar ikut suka je. Dia Melayu kan, dia ampun karim. Allahumma innaka ampun karim. Arab Melayu. Patut Allahumma innaka afun. Afu ain fa. Afun bau nama ampun. Bau mohon ampun. Jadi jangan jadi kita minta lain, Allah Ta'ala murka kita. Cakap bahasa kita hak senang je. Ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah. Ngadu. Allah dengar. Sebab bahasa semua Allah faham. Haji belum minta pun Allah Ta'ala tahu dah. Cepatnya Allah Ta'ala faham. Sifat Allah yang cukup dengan kehebatan. Ngadu je. Ya Allah, aku dulu zaman-zaman dulu, ya Allah, zaman happy dulu, pelipis sampai ke pipi je. Butang buka ada hatta 3 dibuka. Bulu dada tak ada, saja memang zaman tu. Kasut tu tembel begini je. Masya-Allah. Kalau kena kerja ada anjing buka kasut dulu. Ya, zaman dulu ya, minta maaf je. Ini kita dah segar. Naik lem kereta. Ya je, pergi lem kereta pergi mana je? Pergi Lido, Pawagam, bukan pergi masjid. Ya, faham cakap je Jangan marah saya tau. Cerita lama-lama ni. Nak lem ya je. Ya, bawa mak haji. Mak haji masa tu pakai kebaya. Pakai selendang betul je. Tapi tak tutup, 2 orang kat sini je ikat gini Duduk pun sengit je, bukan duduk kangkang, duduk telefon gitu je. Gidi. Tengok Bobby 3 hari 3 malam. Maaf je Itu dosa-dosa lampau je. Ceritalah. Saya bukan kata haji. Ini cerita orang dulu-dululah. Mamut. Dosa tu. Masa itu kita tak ingat dosa, kita sonok.
Kita rasa itulah kehidupan zaman itu. Hari ini baru kita sedar. Boleh tak kita mohon ampun di atas zaman-zaman dulu? Boleh. Allah sedia menunggu. Sehingga belum kiamat lagi kan jika sekarang? Belum kiamat kan? Mintalah. Mintalah ampun kepada Allah. Itulah sifat orang yang soleh. Allah tahu kita ni sentiasa dosa. Allah tahu kita sentiasa melakukan kesilapan. Allah tahu kita sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan. Tetapi Allah tunggu. Kamu dosa, kamu declare tak? Kamu rasa tak kamu berdosa? Kamu rasa tak kamu salah? Bila salah, ngadulah kepada Allah dengan apa juga bahasa kita. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak dapatkan pengampunan percuma-percuma? Majlis satu salih, duduk dalam majlis ilmu. Ini di antara tadi yang saya cakap doa malaikat tu. Allahumma fir lahu, ya Allah kau ampunkan dosanya. Free-free kita dapat pengampunan Allah SWT. Kita duduk dalam majlis ilmu, tak faham sebutir, ustaz ni cakap gelak-gelak, suka saja lah, tak faham pun dapat doa tadi. Mula je ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi, dah tak sedar diri dah. Khusyuk ke apa tak tahu, senyap je. Sedar-sedar wabillahi taufiq, Assalamualaikum, pun dapat doa tu. Nampak tak? Kalau kita dengar angguk juga, angguk tapi tak masuk, angguk kan tak angguk, nampak dia ustaz kan kena pula, dia kata angguk jugalah. Angguk je tapi tak masuk, pun dapat doa tu. Tapi kalau kedai kopi Syekh tak dapat doa tu. Ya je, kat padang bola tak dapat doa tu, kat padang futsal tak dapat doa tu. Bukan tak boleh pergi kedai kopi, tak boleh pergi main futsal, tak boleh main bola. Boleh, silakan. Tapi jangan lupa untuk majlis ilmu. Kerana kita dapat percuma pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je Alhamdulillah. Minta lagi. Bomo. Bomo. Alhamdulillah, tak apa. Subhanallah. Betul ke ni? Dulu alhamdulillah haji dah taubat, amin. Tapi jangan ulang lagi je. Kalau tidak haji bawa kau orang berapa ramai sesat je. Masya-Allah je. Nauzubillah. Tak apa. Allah Maha Kaya. Itu cerita saya je. Saya bukan pengampun, saya tak reti nak ngampun orang. Saya tak ada kuasa nak ngampun. Mohonkan Allah. Kita dah silap. Janji pertama, cara kita nak mohon ampun, kita ngakui kesilapan kita. Ya, itu je sebab nak hilangkan keegoan kita. Orang ego dia tak akan mohon ampun tuan. Orang bersombong, dia tak akan minta maaf tuan. Tak mahu. Mana ada orang besar nak minta maaf? Tak ada, kira salam. Tak ada. Memang itu dah Allah Ta'ala sifat. Kalau kamu ada sifat ego, kalau kamu ada sifat takabur, kamu ada sifat sombong, jangan harap kamu nak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Maka kita kena letakkan rendah dirinya kita kepada Allah. InsyaAllah kita akan sedia untuk mohon ampun. Sebab orang Melayu ni selagi tak terantuk, selagi itu tak tengadah. Itu sifat orang Melayu lah. Tapi kita boleh ubah. Bila dia nak minta ampun, orang terkangkang. Minta maaf dah sengit dah. Aku banyak dosa. Baru dia ingat banyak dosa. Takkan nak semua nak kena sengit mulut baru nak minta maaf pun. Maaf je saya tak tuju siapa-siapa. Tak. Ini sifat orang kita ni, sifat orang kita. Dah tekan. Ya Allah, aku ni tak apa dosa aku. Baru dia ingat aku dosa. Dia tak tahu saya tu dosa. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat bila sehari dia tak sakit, dia mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ni kenapa aku tak sakit? Ya Allah, Allah tak sayang kat aku ke? Nampak? Sahabat satu hari dia sihat, besok dia tak sakit. Bukanlah so sakit terpeleot sampai tak boleh bangun. Maksudnya dia sesama, dia demam, dia batuk. Dia suka. Sebab apa? Dengan ada sakitnya, seolah-olah Allah menyayanginya dan dia bersedia untuk memohon keampunan. Sebab apa? Orang yang sakit sentiasa dikafarahkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia redha. Tapi kalau sakit, tak boleh angkat kaki, dah sebulan. Itu tak redha tuan.
Tak redha bukan hilang dosa, tambah dosa lagi. Faham saya cakap ya? Ini kadang-kadang sifat itu kita kena letak. Sebab itu majlis satu salih, bagaimana kita nak rendahkan diri kita itu duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, bagaimana kita nak supaya kita sentiasa dapat mohon keampunan Allah, iaitu wa qiraatul Quran. Banyakkan baca Quran tuan. Ya je ya. Hak lama-lama tu ala kubil hal. La bas. Baca Quran ganti. Kalau dulu baca kitab 52 je. Baik je gurau je. Ada orang tahu cakap kitab 52, orang tahu, alhamdulillah. Semua maklum walaupun tak erti. Semua maklum. Tapi kitab Quran tahu tapi tak mau. Tahu tapi tak mau. Kitab 52 tak tahu tapi mau. Tengok je. Okey. Dia punya buka pun lain je. Padahal kalau buka gitu pun samanya bentuk duk sengit je. Itik. Ada bahasa dia. Betul ke saya cakap itik? Lebih kurang lah ya. Macam sama je. Ustaz pun berhenti nampak dia kata. Dah kita kena relate sikit je. Contoh itik. 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 Yang lain semua kecil mata. Dia menang je. Walaupun itik je. Itu punya sengit je. Orang tengok padahal kalau dia buka gitu pun serupa itu. Tapi tak syok. Feel je. Quran nak buka tak ada pula gitu. Tak ada pula buka. Sadaqallahul azim. Kejap je. Kuasa itu satu hari satu malam sampai habis gaji. Bahaya kitab 52 tuan. Saya mula-mula tak tahu kitab 52. Join dengan kawan-kawan. Kenal juga kitab 52. Dia tak banyak warna, 2 warna je. Kitab Quran satu warna, tapi sekarang kitab Quran yang bertajwid banyak warna. Ada 6 warna yang berbeza. Itu pun tak faham-faham sampai ke sudah. Warna biru warna apa, warna hijau warna apa, merah warna apa, tak faham juga, langgar juga baca. Kesian betul, kesian Ustaz Nan duk ngajar. Langgar juga. Kan? Itu yang tak khatam-khatam tu. Gua baca yang khatam tahniah, yang belum khatam insya-Allah usahakan lagi. Boleh nak? Maaf je minta maaf saya. Allah sabar je ji. Dah ini cerita terlama lagi. Takkan sekarang nak buka kitab 52 lagi. Kita buka kitab Riyadhus Shalihin dah. Ya? Apa dia? Okey baik. Sikit lagi sebelum kita ada majlis lepas ni ya. Ya. Kitab apa? Kitab apa? Nanti tanya dengan Mak Haji lah. Saya kitab 52 tu kitab apa? Subhanallah. Ginilah Mak Haji, nak tahu sangat kitab 52, kitab Pakau. Pakau, tahu Pakau? Tu kitab daun truk. Dia ada 52 keping. Senang cerita dia. Susah nanti balik abang Haji pun karuk. Abang dulu pernah main. Kacau pula. Pecah tembelang pula. Saya cerita ni. Mak Haji tak payah ambil tahu. Itu tak masuk dalam silibus. Itu iklan. Nak bagi cerah biji mata sikit. Baik. Tengok hadis yang ke-18. Sikit-sikit sebelum saya berhenti. Boleh share? Sebab kita ada majlis Cikgu Azmi punya majlis ya. InsyaAllah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu man magharibiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Kata Nabi dalam hadisnya bagi kita motivate. Bila kita nak buat untuk bertaubat ni tuan-tuan, teruskan. Walau banyak dosa mana pun kita. Sebanyak buih dalam lautan je dosa kita. Tak apa. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mendengar. Kata Nabi dalam hadis ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a syamsu man maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang memohon taubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah akan ampunkan dosanya.
Maknanya masih ada peluang lagi. Jangan kata aku tak ada peluang dah, aku dah tak ada masa dah. Walaupun hanya sesaat lagi kita akan diajarkan oleh Allah, selagi nyawa kita belum sampai ke gharghar, mohon ampun kepada Allah. Allah sedia mengampunkan dosa kita. Allah tak zalim pun. Walaupun kita telah menzalimi diri kita, walaupun kita penuh dengan dosa dan noda, tapi Allah boleh memandamkan dosa itu sekiranya Allah inginkan perkara itu, dengan syarat kita kena mengaku kesilapan kita dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah je. Jangan rasa aku nak lah. Ada kadang-kadang kawan pun ada satu juga. Ji, kau minta maaf, ampun. Aku tak percaya kau tengok muka tak ada muka minta ampun lah. Kita pula yang ngukur. Biarlah dia. Haji dulu, ya Allah. IP Ji dulu. Boleh percaya ke Haji ni? Tak boleh. Kita boleh tak percaya pula. Jangan. Allah bersedia. Kita je yang tak percaya. Sebenarnya Allah boleh bagi kalau Allah menghendaki. And then peluang tu ada. Jangan kita sia-siakan peluang ini. Amatlah rugi kalau kita ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita membiarkan kesempatan itu tanpa kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Mohon maaflah ya sekiranya keterlanjuran bahasa saya ke mengimbau nostalgia lama ke. Jadi bukan nak menyongkil kesilapan lalu, tapi kita nak supaya kita sedar bahawa kita ini banyak perkara-perkara yang bercanggah dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan sanggahan kita itu menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Jadi dengan amalan kita bertobat, mohon ampun, mohon kemaafan, moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan membersihkan segala kekotoran di dalam hati kita, insya-Allah. Ya, jadi sekadar itu untuk malam ini. Mohon maaf lagi sekali sekiranya ada kesilapan, ya, keterlanjuran bahasa. Ya Ji, nak marah lagi ke? Alhamdulillah, sama-sama kita mohon kemaafan Ji. Okey Ji, alhamdulillah. Carilah buat bomo yang boleh bantu orang Ji. Insya-Allah. Wallahu alam. Ya. Okey. Aku ni qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ilman la yanfa'. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
جمع بينكما